Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita sambung dengan tajuk yang sama. Masih tajuk tentang gutasi. So yang ni kita nak tengok kesan pada tumbuhan tu kalau dia tak mengalami transpirasi dan juga gutasi. Okey, so keadaan tumbuhan yang tidak menjalankan transpirasi dan juga gutasi. So kesan pada tumbuhan. Jadi kalau proses transpirasi tidak berlaku tanpa transpirasi. Yang pertama, tanpa transpirasi maksudnya proses tarikan transpirasi tidak terhasil. Okey. Itu kalau tak ada air hilang melalui wap, melalui stoma dalam bentuk wap, maka tak adalah tarikan transpirasi tu, iaitu air tak akan bergerak daripada ruang udara ke stoma, stoma ke luar kan, daripada xilem ke ruang udara. So tarikan transpirasi tu tidak berlaku. So air dari akar tidak dapat bergerak untuk sampai ke bahagian pokok seperti daun dan pucuk. Kesan dia sampai kepada akar lah. Tak ada pergerakan air berlaku dan ini mengakibatkan daun mengalami kelayuan. Ada bahagian-bahagian daun yang mengalami kelayuan atau layu kerana sel-selnya kehilangan tekanan segah. Dan juga tanpa air, sel-sel tumbuhan akan mengalami plasmolisis, iaitu kita tengok sel tumbuhan tu dalam keadaan vacuole dia mengecut. Sel yang tak segah kita panggil plasmolisis. Dan seterusnya pokok layu dan akhirnya mati. Itu dari segi kalau kita tengok kesegahan, keadaan sel. Yang kedua, fotosintesis pun terganggu juga sebab air pun masih diperlukan walaupun dalam kuantiti yang sedikit. Air masih diperlukan dalam proses fotosintesis. Jadi kalau tak ada transpirasi sebenarnya, air dan ion mineral tidak dapat diangkut ke bahagian daun untuk kegunaan semasa fotosintesis. Yang ketiga, suhu optimum tidak dapat dikekalkan. Kalau proses transpirasi ni, dia membantu untuk menyejukkan tumbuhan. Jadi kalau tiada transpirasi, maka suhu optimum tidak dapat dikekalkan. Tanpa kesan penyejukan yang terhasil akibat transpirasi, suhu dalam tumbuhan boleh mencecah nilai suhu yang boleh menyebabkan denaturasi enzim ataupun enzim ni ternyah asli. Kerana suhu yang tinggi lah, melebihi daripada suhu optimum. Dalam fotosintesis, denaturasi enzim yang terlibat dalam fotosintesis berlaku. Maksudnya enzim untuk fotosintesis ternyah asli dan proses metabolisme yang lain. Itu kesan apabila transpirasi tidak berlaku. Next ialah kesan pada tumbuhan kalau tidak berlaku gutasi. So proses penyerapan air akan terganggu. Tekanan akar. Maksudnya kalau tak ada air yang hilang dekat hidatot tu, penyerapan air dekat akar akan terganggu, dia terhenti. So tekanan akar yang efektif tidak diwujudkan. Maka penyerapan air oleh sel rambut akar terganggu, terutamanya dalam persekitaran yang lembap dan dingin. Maksudnya kalau cuaca yang sebenarnya walaupun dalam cuaca yang lembap atau sejuk, masih lagi ada penyerapan air dekat sel rambut akar tu.
Yang kedua, penyingkiran bahan kumuh tidak berlaku. Air yang berlebihan dan mineral, gutasi dia membantu dalam penyingkiran bahan kumuh. So kalau tak ada gutasi, air yang berlebihan dan mineral seperti kalium tidak dapat disingkirkan. Yang ketiga, tekanan dalam urat daun akan meningkat. Maksudnya dalam xylem lah. Urat ni, dalam urat tu ada xylem. Kalau tak ada hidatot, air tak keluar kat hujung tu, tekanan dalam xylem akan meningkat. Tekanan akar yang wujud menolak air sehingga ke urat daun, meningkatkan tekanan dalam urat daun, boleh memecahkan urat daun. Macam konsep dekat dalam salur darah jugalah. Kalau terlampau tinggi tekanan, salur darah akan pecah. Yang seterusnya kita pergi kepada tajuk translokasi. So pengangkutan dalam tumbuhan ada dua. Cikgu dah ajar transpirasi, iaitu pengangkutan air dan garam mineral. Yang kedua ialah pengangkutan bahan organik, iaitu dalam phloem. Bahan organik hasil fotosintesis diangkut dalam phloem. So istilahnya ialah translokasi. Kalau transpirasi dalam xylem pengangkutan air, translokasi dalam phloem. Translokasi adalah pengangkutan bahan organik yang larut seperti sukrosa, asid amino dan juga hormon dari daun ke bahagian tumbuhan yang lain. Pada daun, tumbuhan ni menghasilkan glukosa melalui proses fotosintesis. So kita dah tahu fotosintesis menghasilkan glukosa. Proses tu berlaku dekat daun. So glukosa ni dia bukan letak disimpan kat daun saja, dia akan hantar ke tempat lain juga. Jadi untuk penghantaran tu berlaku beberapa proses pertukaran daripada glukosa ni kepada bentuk yang lain. So kat sini glukosa ditukarkan ke bentuk kanji dulu. Sementara nak dihantar tempat lain, dia akan bertukar kepada granul-granul kanji. Kanji yang dia boleh tersimpan dalam kloroplas. Kemudian bila nak angkut, dia akan tukar kepada bentuk sukrosa. So kalau dari segi struktur kita tahu glukosa ni monomer. Kanji tu molekul yang besar, polimer, ada banyak gabungan glukosa kan. Kalau sukrosa ni maksudnya dalam bentuk disakarida. Yang terdiri daripada glukosa dan juga fruktosa. Translokasi berlaku dalam tiub tapis. Apa dia tiub tapis? Sebelum ni kita dah belajar phloem ada tiub tapis dan juga sel rakan. Tapi untuk pengangkutan ataupun untuk translokasi, dia berlaku dalam tiub tapis. Keperluan translokasi dalam tumbuhan. Keperluan translokasi membolehkan hasil fotosintesis diangkut daripada daun ke kawasan pertumbuhan. Maksudnya macam ni lah. Apa tujuan proses fotosintesis berlaku? Bahan organik tu nak buat apa banyak-banyak. Yang pertama, bahan organik tu digunakan untuk dihantar ke bahagian-bahagian yang mengalami pembahagian sel yang banyak. Contohnya dekat pucuk, dekat akar, dekat situ banyak berlaku proses pertumbuhan. Jadi dia perlukan tenaga. So glukosa tadi diperlukanlah untuk menghasilkan tenaga. Jadi bahagian-bahagian pertumbuhan seperti pucuk, akar, bunga dan buah muda. Yang kedua, selain dekat pertumbuhan ni, organ penyimpanan. So pokok pun dia ada simpanan makanan dia. So organ penyimpanan seperti rhizom,
tuber dan umbisi di mana gula berlebihan dapat disimpan dalam bentuk kanji. Ni semua yang jenis ubi-ubi lah. Okey. Yang ketiga, sel-sel bahagian lain. Sel-sel bahagian lain tumbuhan. Maksudnya dihantar dekat sel lain untuk membolehkan metabolisme berlaku. Seperti proses respirasi. Respirasi nak guna tenaga kan. So tumbuhan ni walaupun dia yang hasilkan glukosa tu, kita dah belajar. Dia yang jalankan fotosintesis untuk hasilkan glukosa. Tapi glukosa juga akan masuk balik dalam mitokondria untuk proses respirasi dan hasilkan tenaga. Sebab tumbuhan hidup, jadi dia still memerlukan tenaga. Okay, next. Laluan translokasi dalam tumbuhan. Okay, laluan. Ni semalam pun ada belajar laluan air kan. Air ada laluan simplas dan apoplas. Okay. Tapi yang ini laluan untuk bahan organik tu. Laluan translokasi. Okay. Laluan translokasi dalam flowworm berbeza daripada laluan air dalam xylem kerana bahan organik ni boleh diangkut sama ada ke atas ataupun ke bawah batang. Kalau yang xylem dari akar naik atas ke daun. Satu hala je lah. Okay, tapi kalau flowworm dia angkut dua hala. Okay. So, hasil fotosintesis ini diperlukan untuk pertumbuhan. Tadi kita dah bincang. Pertumbuhan dan juga respirasi bahagian-bahagian tumbuhan seperti akar dan buah. Okay, so ini dia punya prosesnya. Okay, dari segi pengangkutan glukosa dalam flowworm. Okay, kita baca soalan dekat sini. Berdasarkan rajah, padankan. Dia nak kita matchingkan. Padankan pernyataan di dalam kotak-kotak ni dengan nombor yang tertera dalam rajah. Okay, nombor yang dalam rajah ni bukannya ikut sequence. Bukannya nombor 1 ni ialah maksudnya apa yang berlaku pertama, kedua. Kat sini pertama, sini kedua, sini ketiga, sini keempat. Tak. Nombor ni tak betul. Jadi kita kena ikut pernyataan dekat sebelah ni yang betul. Okay. So, yang pertama sekali pernyataan dia ialah sukrosa dari sel-sel daun akan diangkut secara pengangkutan aktif. Okey, apa yang diangkut? Sukrosa. Daripada mana? Dari sel-sel daun. Ini sel daun. Okey, diangkut secara pengangkutan aktif. Apa maksud pengangkutan aktif? Pengangkutan yang guna tenaga ATP. Okey, so diangkut sukrosa dari sel daun ke dalam tiub tapis. So, ini ialah tiub tapis. Okey. Maksudnya, sukrosa kat sini, dia kena angkut ke cross. Cross ni masuk ke tiub tapis flowworm menggunakan tenaga. Sebab ini ialah pengangkutan aktif. So, cara sukrosa diangkut, okay, kita dah belajar dekat dalam struktur daun ada epidermis atas, epidermis bawah, ada mesofil palisade yang menegak, ada mesofil berspine. Okey, maksudnya ada vascular bundle, ada xylem, ada flowworm dekat dalam vascular bundle ni, berkas vaskular. So daripada sel mesofil palisade dan sel mesofil berspine ni dia diangkut ke dalam flowworm dalam berkas vaskular tu. So dia cross lah. Cross dia meresaplah masuk ke dalam sel-sel tu secara pengangkutan aktif. So ini ialah nombor 1.
Nombor 1 Okey. Pernyataan yang kedua, tekanan hidrostatik di dalam tiub tapis flowworm meningkat. Okey. Apa yang berlaku ialah bila ada banyak sukrosa masuk dalam tiub tapis, masuk dalam ni penuh dengan sukrosa. Dia jadi macam padat dekat situ. So secara tak langsung dia akan menolak lah, sebab dalam ni sukrosa yang dalam bentuk, maksudnya cytoplasma tiub tapis ni bila dah penuh dengan sukrosa, dia jadi banyak, cytoplasma tu akan mengalir daripada satu tiub tapis ke satu tiub tapis. Dia macam dipaksa lah keluar daripada sel ni kepada sel yang sebelah dia. Kalau sini penuh pun dia turun dia masuk ke sel yang ketiga ni. Okey, itu kita panggil tekanan hidrostatik, tekanan aliran tekanan pengaliran cytoplasma tu. Okey, so tekanan hidrostatik di dalam tiub tapis flowworm meningkat dan dia akan tolak cecair iaitu cytoplasma tiub tapis tu untuk bergerak dalam flowworm merentasi liang-liang plat tapis. So lagi sekali, apabila banyak sukrosa masuk dalam tiub tapis ni, dalam ni ada cecair, dalam tiub tapis ada cecair, ada cytoplasma tu. Cytoplasma tu dah terima sukrosa yang banyak, dia akan tolak cecair cytoplasma ni ke tiub tapis yang lain, yang kedua, melalui merentasi liang-liang plat tapis. Sini ada liang, bahagian-bahagian yang nampak macam sempadan tu ada liang plat tapis, dan seterusnya ke sepanjang flowworm dan juga ke tisu-tisu yang memerlukan nutrien tu. Okey, so berlakulah aliran cytoplasma melalui liang-liang yang ataupun melalui plat tapis dalam flowworm. Okey, aliran cytoplasma. Kemudian maksudnya ini ialah yang nombor 3. Okey, nombor 3. Gambar ni lah dekat bahagian ni. Okey, ayat yang seterusnya, iaitu proses yang seterusnya, apabila sukrosa diangkut masuk ke tisu-tisu yang memerlukannya. So maksudnya sukrosa dekat dalam cytoplasma ini sudah penuh, so akan diangkut masuk ke tisu-tisu yang memerlukannya, contohnya sel-sel akar. Okey, maka awak kena faham, bila dalam ni dah mengalir ke sel akar, maksudnya kepekatan sukrosa dalam tiub tapis dekat bahagian ini pun berkurang. Okey. Nombor 4 Nombor 4 maksudnya sukrosa tadi penuh. Awak boleh tengok dekat awak boleh faham melalui ni. Ada bintik-bintik ni. Okey, yang ada bintik-bintik. So kawasan ni kalau kita tengok bintik-bintik dia banyak. Maksudnya sukrosa dia banyak ni. Lepas tu dia mengalir ke sel tiub tapis yang kedua dan yang ketiga. Okey, yang ketiga ni dialihkan ke sel akar, iaitu sel yang memerlukannya. So awak tengoklah dekat sel yang ketiga ni, bilangan yang bintik-bintik ni berkurangan.
Okey, maksudnya kepekatan sukrosa dalam phloem tu telah berkurang. Dalam tiub tapis tu berkurang. Okey. So awak kena faham bila zat terlarut dah kurang. Okey, tinggallah dia punya sukrosa tu zat terlarut. Cytoplasma dia cytoplasma dia sekarang ni tinggallah dia punya pelarut dia lah, air lah. Okey, air dalam ni akan menjadi lebih banyak. Kalau tadi zat terlarut banyak kan. Kali ni bila zat terlarut tu dia boleh bergerak sendiri. Okey, melalui pengangkutan aktif. So tinggallah air dia. Jadi keupayaan air menjadi tinggi. Maksudnya air banyak. Dalam sel tu sekarang air dia banyak dekat sini. Okey. Dan tekanan hidrostatik dia berkurang. Okey, sel ni duduk sebelah dengan xilem. Ni xilem. Okey. Apa yang akan berlaku ialah keupayaan air yang tinggi di dalam phloem akan menyebabkan molekul air meresap secara osmosis ke dalam xilem. Okey, bila air banyak dekat bahagian sel ni, dia tak kisahlah mana-mana sel pun, kalau kat atas ni pun macam tu sama jugalah. Okey, tapi kita ikut gambar. Okey, so kat sini air dia dah banyak, dia duduk sebelah xilem, so secara tak automatik je. Bila ada dua sel yang berbeza kepekatan, air daripada kawasan yang banyak ni, banyak air atau keupayaan air yang tinggi akan meresap ke dalam xilem yang waktu tu keupayaan air dia rendah. Okey, so sekarang banyak air bergerak ke dalam air bergerak ke dalam tisu xilem. Okey. Dan air akan menaiki xilem secara berterusan akibat tarikan transpirasi. So, molekul air banyak dalam ni. Ada tarikan transpirasi yang kita dah belajar. Air dia tak pergi mana-mana, air akan naik. Okey. Dan seterusnya. Kandungan, okey, yang ini ialah nombor keupayaan air yang tinggi menyebabkan molekul air. Nombor 6. Okey, nombor 6, air meresap ke dalam xilem. Okey, dalam masa yang sama. Okey, nombor 5 ni. Dalam masa yang sama, kandungan sukrosa dalam phloem akan diangkut ke organ-organ tumbuhan. Contohnya akar secara pengangkutan aktif. Okey, so maksudnya ini penerangan yang sama dengan nombor 4 lah. Iaitu sukrosa diangkut masuk ke tisu-tisu yang memerlukannya, iaitu akar contohnya diangkut secara pengangkutan aktif. Okey, kemudian yang nombor 6 tadi, dalam xilem ni pengangkutan sukrosa ke dalam tiub tapis melalui sel rakan. Pengangkutan sukrosa ke dalam tiub tapis melalui sel rakan menyebabkan keupayaan air dalam tiub tapis berkurang. Okey. So, apabila tiub sukrosa ni diangkut ke dalam sel rakan, keupayaan air dalam tiub tapis akan berkurang. Maksudnya keseluruhan tiub tapis ni akan mengalami kekurangan air. Maka air daripada xilem meresap masuk ke sel tiub tapis secara osmosis. Okey, so bila dah banyak sukrosa diangkut ke bahagian lain, kawasan tiub tapis ni akan mengalami
kekurangan air. Okey. So, air daripada xylem akan meresap masuk balik semula ke dalam tube tapis. Okey, itu ialah nombor 2. Okey, nombor 2. So, flow cerita dia ialah 1, 3, 4, 6, 5, 2. Okey. 1, 3, 4, 6, 5, 2. Itu ialah flow cerita dia. Jangan ikut flow dalam gambar tu. Sebab tadi tu dia dalam gambar tu numbering dia sengaja diteraburkan lah supaya kita dapat susun dekat dalam penyataan-penyataan ni. Okay, ni semua tambahan maklumat lah. Bioinfo mekanisme translokasi melibatkan dua teori yang terkenal. Kan sebab banyak saintis kan buat kajian tentang pengangkutan air, pengangkutan bahan organik. Dalam banyak-banyak tu dua teori yang mungkin lebih diterima daripada yang lain, iaitu teori aliran cytoplasma. Okay, dalam teori ni dia kata akibat wujudnya aliran cytoplasma ke dalam sel-sel melalui plasmodesmata, hasil fotosintesis dapat diangkut secara resapan. Okay, teori yang kedua ialah teori aliran massa, iaitu tekanan. Akibat wujudnya perbezaan tekanan osmosis antara phloem dengan organ lain, peningkatan aras glukosa dalam phloem daun meningkatkan tekanan osmosis dalam daun. Jadi, larutan yang mengandungi hasil fotosintesis akan mengalir dari daun menuju ke akar. Okay, so sebenarnya apa yang cikgu cerita ni juga menjawablah soalan Adib rasanya. Okay, so Adib tanya air dalam xylem tu pergi tak ke phloem macam tu. So memang dah kat sini lah kita nampak air ni kalau ada tempat kepekatan yang berbeza, dia sendiri akan bergerak. Proses osmosis tu berlaku sendiri. Bila ada beza kepekatan saja, osmosis akan bergerak. Tak kira lah air tu daripada xylem ke phloem ke, atau phloem ke xylem, ataupun ke sel-sel yang lain. Okay, uji minda 10. Rajah di bawah menunjukkan eksperimen menggelam batang pokok bagi mengkaji peranan phloem. Inilah eksperimen yang yang keluar dalam exam baru-baru ni, iaitu menggelang batang pokok. Apa maksud menggelang tu? Maksudnya kita tanggalkan bahagian luar kulit pokok tu. Dan bahagian yang kita tanggalkan tu sebenarnya ialah phloem. Jadi kalau kita tengok keratan rentas batang pokok, tisu xylem duduk kat tengah-tengah, tapi tisu phloem duduk di bahagian luar. Jadi bila kita buang kulit luar ni, okay, termasuklah tisu phloem. Okay, so kaedahnya ialah kita pilih dahan pokok yang segar dengan menggunakan pisau, gelang dan buangkan kulit dari batang pokok sepanjang 2 cm. Okay, biarkan selama sebulan. So eksperimen ni memang jarang nak dibuat lah sebab tempohnya sebulan. Okay, so apakah pemerhatiannya? Pemerhatian dalam masa ataupun selepas sebulan tu. Selepas sebulan pemerhatian ni maksudnya yang selepas sebulan. Okay, apa yang berlaku ialah bahagian atas gelang menjadi bengkak. Ini ialah bengkak tu maksudnya dekat sini asalnya macam tu kan. Tapi ini ada bengkak. Ni bengkak macam tu. Okay, bahagian atas gelang menjadi bengkak. Manakala bahagian bawah mengecut. Okay.
So, bahagian bawah ni dia jadi mengecut macam tu. Okey. So, kenapa ia berlaku? Kita kena tengok jugalah. Dekat pokok yang kita gunakan ni, daun dia dekat bahagian atas. Maksudnya, fotosintesis berlaku dekat bahagian daun ni. Daun lain tak nampak kan? Tak ada daun lain. Jadi, kita jangan fikir yang daun lain. Kita fikir bahagian ni ada 2 daun. Daun ni jalankan fotosintesis. Maksudnya, dia hasilkan makanan dekat bahagian atas. Okay, so makanan tu biasanya dihantar ke bawah daun. Ke bawah bahagian akar. Tapi disebabkan kita dah menggelangkan, flowworm tadi dah dibuang. So, sukrosa tadi akan terhimpun dekat bahagian atas ni. Tu yang dia jadi bengkak. Okay. So, tisu yang dibuang tu adalah flowworm. Pengangkutan bahan organik daripada daun ke akar terganggu. Okay. Pengumpulan bahan organik menyebabkan pembengkakan pada bahagian atas gelang. Okay, ranting pokok tidak mengecut. Maksudnya pokok ni dia tak mengecut pun. Dia tidak layu. Pokok tu tak layu kerana xylem tidak dibuang. Dia masih lagi dapat air. Dia masih boleh jalankan fotosintesis. Cuma bahan organik tu tak dapat dihantar ke bahagian bawah. Jadi pengangkutan air tak terganggu. Okey, cuba buat soalan uji minda 11 ni sendiri. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi tolong lengkapkan bioscope. Bioscope. So, nanti bila-bila cikgu minta awak upload, kena upload dah. Okey. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.